Lembaran sejarah kehidupan insan teristimewa, anak kelima daripada 8 adik-beradik dari pasangan bahagia Encik Abdul Karim bin Abdullah dan Puan Rahmah binti Abdul Rahim bermula pada tarikh keramat 17 April 1961 di Tanah Subur Kampung Sungai Tukang Sidin, Perak. Kelahiran putera ini ibarat pembuka jendela rezeki dalam keluarga. Sinonim harapan seorang ibu yang mendambakan puteranya memiliki sifat memberi kebaikan kepada orang lain, maka anak ini dinamakan Muhammad Syafi'i. Menyingkap sejarah pendidikan di peringkat sekolah rendah, langkah pertama beliau menuntut ilmu di Sekolah Kebangsaan Padang Tengku, Kuala Lipis, Pahang. Bermula seawal 6 pagi, rutin pagi beliau adalah dengan menaiki kereta api dari kampung Cigaperah ke sekolah. Saban hari, gerabak panjang yang sentiasa menepati masa menjadi peneman dan pembakar semangat beliau untuk menuntut ilmu. Ada kalanya perasaan menjadi hiba dan sedih apabila beliau ditinggalkan oleh gerabak yang terus bergerak tanpa mengira waktu. Perjalanan sejauh 45 minit dengan ditemani titisan embun dingin bukan penghalang baginya, malah menjadikan beliau semakin gagah mengenal erti kecekalan dalam sanubari. Setiap insan pasti merasakan proses kehidupan yang berbeza. Ada kalanya terasa mudah dan menyenangkan, namun ada kalanya terasa berat dalam meniti liku kehidupan. Bagi beliau, jatuh sekali, tetapi perlu bangkit berkali-kali untuk menghadapi sebarang rintangan. Begitulah kisahnya titian perjalanan beliau. Atas arahan tugas bapanya, beliau sekeluarga terpaksa berhijrah ke negeri Perak, mengikut bapanya yang berkhidmat di premis kereta api Tanah Melayu Berhad. Setelah meninggalkan negeri Pahang, zaman sekolah rendah berkesinambungan di Sekolah Kebangsaan Malim Nawa sehingga tamat darjah 6. Zaman remajanya yang dipenuhi dengan pengisian ilmu tidak terhenti di sini. Malah beliau melanjutkan pendidikan menengah rendah iaitu tingkatan 1 di SMK Malim Nawa dan meneruskan peringkat menengah atas di SMK Seri Perak hingga tamat tingkatan 6. Mendapat keputusan yang cemerlang semasa menduduki sijil tinggi pelajaran Malaysia, beliau melanjutkan pengajian ke Menara Gading di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan Ekonomi Perancangan dan Pembangunan pada tahun 1982 hingga 1986. Bertaut kasih, berpaut ikatan. Cinta pandang pertama sewaktu di universiti membawa kepada ikatan penyatuan dua jiwa pada 29 Mei 1988 antara Tuan Haji Muhammad Syafi'i bin Abdul Karim dengan permaisuri hati tercinta Puan Nur Azma binti Jamahir. Pasangan ini dikurniakan 2 orang putera dan 4 orang puteri yang diberi nama Nur Hafizah, Nur Suaidah, Nur Sakinah, Muhammad Amir Safwan, Nur Aida Husna dan Muhammad Arif Fikri. Cikgu Syafi'i, panggilan mesra. Langkah diatur memulakan kerjaya pada tanggal 20 Jun 1988 dalam dunia pendidikan di SMK Beaufort. Negeri di bawah bayu memberikan 1001 pengalaman buat beliau. 3 tahun bukan tempoh yang singkat berjauhan dengan keluarga demi mendidik anak-anak bangsa.
1991, tugasnya sebagai pendidik bagai sirih pulang ke gagang. Sekolah Menengah Kebangsaan Kir Johari, Sungai Sumun, Perak merupakan lokasi kedua beliau menjadi pendidik sebaik sahaja pulang dari Sabah. Sikap yang tegas dan penyayang telah membawa beliau untuk meneruskan pengajian diploma psikologi kaunseling di Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1994. Ciri personaliti yang menonjol, sifat empati, idea kreatif dalam mencari jalan penyelesaian bagi setiap masalah yang dihadapi, serta sentuhan mesra kepada anak-anak didik, insan ini telah dilantik sebagai kaunselor di Sekolah Menengah Raja Muda Musa pada 1 April 1997 hingga 1 April 2004. Hikmat bakti beliau sentiasa diteladani lantaran ciri-ciri kepimpinan yang telah sebati dalam dirinya serta semangat yang gemar membaca dan tidak mudah mengalah. Pada 1 April 2004 bermulalah tugas beliau sebagai pentadbir di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Anthony sebagai penolong kanan co-curriculum sehingga 16 Disember 2006. Siapa sangka, siapa menduga kepimpinan dalam bidang co-curriculum yang begitu cemerlang membawa beliau dinaikkan pangkat sebagai penolong kanan HEM di SMK Sultan Abdul Aziz, Teluk Intan sekitar tahun 2006 hingga 2009. Budaya kerja cemerlang yang diamalkan membawa beliau menjawat jawatan penolong kanan pentadbiran di SMK Her Johari, Sungai Sumun selama 2 tahun. Memegang prinsip sesuatu perkara perlu diselesaikan dengan segera, beliau telah mencetuskan idea menukar kelas base kepada group base yang pada akhirnya membuahkan hasil. Apabila lahirnya ramai pelajar cemerlang peringkat negeri Perak dari sekolah beliau pada ketika itu. Berkat dan kecemerlangan dalam prestasi kerja yang menonjol, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak pada 16 Julai 2011 hingga 16 Mac 2013. Kecekalan dan kesungguhan dalam menabur bakti kepada anak bangsa, beliau dilantik sebagai pengetua di SMK Abdul Rahman Talib selama 3 tahun. Mengamalkan prinsip tidak mementingkan diri dalam apa yang kita lakukan, terutamanya bila kita memegang sesuatu jawatan, beliau telah meminta guru-guru di SMK Abdul Rahman Talib mewujudkan projek untuk diri sendiri, bukannya untuk pengetua. Dan hasil idea ini telah meningkatkan GPS daripada 5.78 kepada 4.86. Bumi SMK Seri Perak bukan sahaja menyimpan lipatan sejarah zaman persekolahan, namun menjadi babak seterusnya dalam perjalanan beliau menjadi seorang pengetua. Di SMK Seri Perak, jiwa seorang kaunselor jelas dipraktikkan. Beliau sanggup turun padang menyantuni anak didik dengan meminta mereka fokus dalam memilih sesuatu aliran pembelajaran. Aliran agama tidak bercampur dengan aliran sains, begitu juga sebaliknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita bertapak, di situ bakti menggunung. Setahun selepas menjawat jawatan pengetua grade 52, beliau diberi kepercayaan untuk menerajui Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak dengan menjawat jawatan Pegawai Pendidikan Daerah Hilir Perak sehingga kini. Bak kata pujangga, aku adalah tuan bagi takdirku dan aku adalah nakhoda bagi jiwaku. Sebagai seorang nakhoda pendidikan, beliau telah memperkenalkan slogan PPD Hilir Perak sentiasa cemerlang. Bukan sekadar slogan, rasionalisasi kata-kata ini adalah Hilir Perak harus meletakkan diri dalam kelompok cemerlang kerana cemerlang ini merangkumi semua elemen dalam pelbagai bidang. Dalam usaha menabur bakti kepada agama, bangsa dan tanah air,
keringat sumbangan beliau tidak boleh disangkal lagi. Kewibawaannya terserlah apabila diangkat menjadi ketua kontingen bagi MSSPK Hilir Perak Balapan dan Padang 2014, Naib Johan Kebangsaan Bowling Tampin MSSM Pulau Pinang 2018, Kejohanan Badminton MSSM Negeri Sembilan 2018 dan Naib Johan Kebangsaan Kejohanan Merentas Desa MSSM Perlis 2019, kesemuanya di peringkat kebangsaan. Beliau juga berperanan sebagai pengerusi pengelola dalam Kejohanan Balapan dan Padang MSSM Hilir Perak 2014, Kejohanan Badminton MSSPK 2019 dan Kejohanan Merentas Desa MSSPK 2019 Daerah Hilir Perak. Kepakaran ilmu beliau dalam bidang kaunseling juga cukup luas, sehingga beliau diberi peranan sebagai kaunselor penawar dalam pemadam kebangsaan dari tahun 1994. Beliau juga menjadi anggota Lembaga Kospek Hilir Perak Berhad dari tahun 2003 hingga 2009 sebelum memegang jawatan pengerusi bermula pada tahun 2009. Seiring sikapnya yang mesra kepada masyarakat, beliau telah dilantik sebagai AJK dan Imam di Surau Ar-Rahmaniyah Kampung Bahagia dari tahun 2010 hingga kini. Selain itu juga, beliau diangkat sebagai Yang di-Pertua Majlis PPD Negeri Perak dan Bendahari Majlis PPD Malaysia dari tahun 2019 hingga kini. Atas jasa dan sumbangan beliau sepanjang berkhidmat sebagai seorang pendidik dan pentadbir, beliau telah menerima beberapa kategori penghargaan dan anugerah, antaranya Sijil Perkhidmatan Cemerlang KPM tahun 1996, 2005 dan 2010, Surat Penghargaan Polis IPD Hilir Perak 2011, Sijil Anugerah Integriti JPN Perak 2012, Sijil Anugerah Utama Integriti JPN Perak 2012, Anugerah Perkhidmatan Cemerlang KPM 2019 dan pada tanggal 19 April 2008, beliau telah dianugerahkan Darjah Kebesaran Negeri Perak iaitu Pingat Pekerti Terpilih PPP oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Sultan Azlan Shah. Tak sama getah daun dengan getah batang. Kendati pun cintanya terhadap kejaya sangat tinggi, namun keluarga tetap menjadi keutamaan. Menjadi ketua keluarga yang bertanggungjawab serta penyayang, acap kali apabila waktu senggang, beliau akan meluangkan masa untuk pergi melancong bersama keluarga. Antara tempat yang pernah dilawati ialah Hat Nyai, Australia, US dan beberapa negara Eropah. Berbicara tentang negara yang ingin dilawati, New Zealand menjadi pilihan hati. Memiliki sifat yang fokus dalam setiap perkara yang dilakukan, maka tidak hairanlah apabila beliau lebih cenderung meminati sukan permainan seperti bowling, petang dan memanah. Nilai disiplin dan ketelitian disisip dalam pekerjaan maupun semasa bersukan. Sepanjang mengharungi pengembaraan kehidupan, secara silih berganti, beliau mendaki ke puncak gelombang dan menuruni lurah hingga ke dasar. Pahit manis perjalanan sebagai insan bergelar pendidik dan juga pentadbir tersimpan rapi dalam kantung memori yang menjadi kenangan abadi bagi figura legenda ini. Harapan beliau kepada penerus legasi dunia pendidikan, khususnya di daerah Hilir Perak, kemenjadian murid harus sentiasa menjadi fokus utama, tidak kira apa jua bidang yang dibangunkan. Amanah yang dipertanggungjawabkan ini harus digalas dengan baik kerana ini adalah saham yang tidak ternilai. Yang patah kan tumbuh, yang hilang pasti akan berganti. Namun takkan sama dengan keunggulan permata ini. Beliaulah legenda peneraju kepimpinan psikoekonomi yang tiada tolok bandingnya dalam dunia pendidikan.
iringan untayan doa terbaik daripada kami sepanjang Tuan meniti kehidupan alam persaraan bersama keluarga tercinta. Selamat bersara Tuan Haji Muhammad Syafiee bin Abdul Karim. Jasamu dikenang, budimu disanjung.